Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan untuk berkongsi dengan adik-adik mahasiswa MSU berkenaan dengan topik pengenalan enakmen jenayah syariah Selangor 1995. Perkongsian ini akan berkisar berkenaan dengan kesalahan jenayah dalam perundangan Islam, sejarah dan punca kuasa sehingga terjadinya enakmen jenayah syariah Selangor 1995. Juga saya akan berkongsi apa itu enakmen jenayah syariah Selangor, apa kandungan dan kategori-kategori yang terdapat dalam enakmen jenayah syariah Selangor. Saya mohon dan mengharap untuk adik-adik turut serta bersama saya memahami apa itu enakmen jenayah syariah Selangor 1995, insya-Allah. Baik, dalam kerangka fiqh jenayah berdasarkan Al-Quran, hadis dan perbincangan fuqaha, perbahasan tentang kesalahan jenayah dan hukumnya adalah berdasarkan pada 3 kategori yang ditetapkan. Kesalahan jenayah berasaskan hukuman dan perundangan Islam merangkumi hudud, qisas dan diyat dan takzir. Kesalahan hudud merujuk pada kesalahan yang khusus dinyatakan bentuk dan hukumannya dalam Al-Quran dan juga hadis. Segala panduan berkaitan pelaksanaan juga telah dijelaskan oleh para fuqaha. Baik, kategori kedua iaitu qisas dan diyat pula merujuk pada kesalahan berkaitan nyawa dan tubuh badan manusia. Dan hukumannya juga dijelaskan dalam 2 sumber utama perundangan Islam. Hukumannya pula setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Pelaksanaannya bererti melaksanakan hak Allah SWT dan juga hak manusia. Baik, bagi kategori yang ketiga iaitu kesalahan takzir, ia adalah apa-apa kesalahan yang selain daripada hudud dan qisas. Takzir merangkumi apa sahaja perbuatan yang sesuai dianggap kesalahan oleh sesuatu masyarakat kerana ia melanggar norma dan adat, mengancam keselamatan dan ketenteraman awam serta menjejaskan kepentingan mereka. Baik, jika kesalahan hudud dan qisas amat spesifik dan terhad, kesalahan takzir ini pula adalah bergantung kepada pemerintah, iaitu pihak berkuasa sendiri. Sebarang kesalahan boleh dikanunkan pada bila-bila masa bergantung kepada keperluan dan keadaan setempat. Ia mungkin ditentukan oleh faktor berleluasanya suatu perbuatan jahat itu dalam masyarakat seperti perbuatan membabitkan jenayah seperti khalwat yang kita lihat semakin berleluasa. Dan saya akan tunjukkan statistik berkaitan dengan khalwat nanti. Baik. Okay, tadi kita telah sentuh kesalahan jenayah dalam perundangan Islam dan saya akan pergi kepada sejarah undang-undang jenayah Islam. Baik, agama Islam tiba di tanah Melayu seawal abad ke-10 lagi. Undang-undang Islam pula diperkenalkan di negeri Melaka pada abad ke-15. Batu bersurat Terengganu yang mencatat beberapa hukuman Islam termasuk hukuman bagi kesalahan zina dan tuduhan palsu, yakni khazaf, dikatakan tiba lebih awal daripada itu, iaitu pada tahun 1303. Hukum kanun Melaka yang mengandungi semua jenis kesalahan jenayah Islam serta hukumannya merupakan bukti yang jelas bahawa undang-undang jenayah Islam diguna pakai sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Selain itu di Kelantan misalnya, undang-undang jenayah Islam telah digunakan dengan sepenuhnya semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Undang-undang jenayah tersebut mengalami perkembangan semasa pemerintahan Sultan Mansur. Namun penggunaannya mula berkurang pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad IV, terutama selepas perjanjian Anglo-Siam 1902.
Baik, walaupun ahli sejarah mempunyai fakta dan pendapat yang berbeza tentang tarikh kedatangan undang-undang Islam ke Tanah Melayu, namun tidak timbul pertikaian tentang hakikat bahawa undang-undang jenayah Islam ialah undang-undang yang diguna pakai. Telah disepakati juga bahawa undang-undang jenayah Islam ini bukan sesuatu yang baru dalam sistem perundangan Malaysia. Baik, kita lihat kepada punca kuasa. Baik, apabila kita bercakap berkaitan dengan punca kuasa, kita lihat dulu apa kerangka perlembagaan persekutuan itu sendiri. Baik, selepas kemerdekaan, Malaysia dikenali sebagai kerajaan persekutuan yang berperlembagaan. Sebagai sebuah negara persekutuan, Malaysia terdiri daripada negeri-negeri yang bersetuju untuk membentuk persekutuan. Dengan kemerdekaan yang dicapai itu, Malaysia mempunyai perlembagaannya sendiri, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Dalam konteks sebuah negara persekutuan, perlembagaan ini boleh dianggap sebagai perjanjian antara persekutuan dengan negeri. Baik, dalam manifestasi sebuah negara persekutuan, Perlembagaan Persekutuan mengisytiharkan pengasingan kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Pembahagian atau pengasingan kuasa ini dapat dilihat melalui artikel 74 dan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Pembahagian kuasa ini meletakkan perkara-perkara yang berkaitan Islam di bawah bidang kuasa negeri. Secara tidak langsung, pembahagian kuasa ini memperlihatkan pemberian kuasa autonomi kepada negeri untuk menguruskan hal-hal berkaitan Islam. Kesan daripada itu juga hanya badan perundangan negeri yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkenaan dengan Islam, termasuklah juga undang-undang jenayah Islam. Teringat saya satu kes Muhammad bin Daud yang merupakan contoh kes klasik bagi situasi ini, iaitu keputusan majoriti dalam kes ini mengisahkan bahawa undang-undang yang berkaitan Islam hanya boleh digubal oleh Badan Perundangan Negeri dan Parlimen, tidak boleh menggubal undang-undang berkaitan Islam, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Di sini saya sertakan jadual 9, kita tengok sama-sama. Okay, semua boleh lihat. Okay. Kat sini. Baik. Punca kuasa kedua adalah di bawah Akta Mahkamah Syariah, iaitu bidang kuasa jenayah 1965. Okey, akta ini mewujudkan had tertentu berkaitan bidang kuasa jenayah bagi Badan Perundangan Negeri dan seterusnya Mahkamah Syariah. Baik, hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah mengikut Akta 1965 ini sebagaimana yang ditetapkan pada mulanya ialah 6 bulan penjara atau denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Pada tahun 1984, Akta Mahkamah Muslim Bidang Kuasa Jenayah PDI 1984 iaitu Akta E612 telah diperkenalkan untuk memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah berhubung dengan hukuman. Hasil pindaan ini, bidang kuasa berkaitan hukuman di Mahkamah Syariah telah ditingkatkan kepada hukuman maksimum 3 tahun penjara atau denda RM5,000 atau 6 kali sebatan, atau hakim boleh membuat gabungan mana-mana hukuman itu. Baik, kesimpulan yang kita dapat ambil daripada sejarah dan punca kuasa ini dapat disimpulkan perlembagaan persekutuan jelas mengiktiraf undang-undang jenayah Islam dan ini dapat dilihat pada sistem perundangan negara. Kuasa yang khusus diberikan kepada... Baik, kita masuk sedikit berkaitan dengan undang-undang yang membabitkan kesalahan
kesalahan jenayah syariah. Peruntukan mengenai kesalahan jenayah syariah di Malaysia secara umumnya berada di bawah enakmen khusus di setiap negeri, iaitu Akta. Akta ni diguna pakai di wilayah persekutuan atau enakmen kesalahan jenayah syariah. Enakmen ini diguna pakai di negeri-negeri Sungguh pun demikian, terdapat juga beberapa enakmen lain yang memperuntukkan kesalahan yang boleh dihukum atau mengenakan penalti terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang diletak di bawah kuasa undang-undang negeri yang berkaitan dengan agama Islam. Enakmen tersebut adalah seperti berikut. Pertama, enakmen kesalahan jenayah syariah. Di Selangor kita guna enakmen jenayah syariah 1965. Kedua, enakmen pentadbiran agama Islam. Enakmen pentadbiran agama Islam ni berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran agama Islam di negeri Selangor. Terdapat juga kesalahan yang ada dalam kesalahan jenayah syariah yang ada dalam enakmen pentadbiran agama Islam. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 106 enakmen pentadbiran agama Islam Selangor 2003 berkaitan dengan pungutan kutipan khairat tanpa kebenaran pada Majlis Agama Islam Selangor. Juga terdapat Seksyen 119 enakmen pentadbiran agama Islam berkaitan dengan mengajar tanpa tauliah. Ketiga adalah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Di Selangor, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003. Enakmen ini terdapat mengandungi beberapa perbuatan berkaitan dengan perkahwinan dan kehidupan berkeluarga yang boleh dikira kesalahan dan dikenakan penalti, dan ia diletakkan di bawah enakmen inilah. Ia juga membabitkan kesalahan dan penalti terhadap kesalahan berkaitan akad nikah dan pendaftaran pernikahan serta kesalahan kekeluargaan seperti berpoligami tanpa kebenaran, bercerai di luar mahkamah dan sebagainya. Baik, yang keempat adalah enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam. Baik, enakmen ini khusus untuk menangani penyebaran agama selain dari Islam dalam kalangan orang Islam dan telah diguna pakai di negeri Selangor. Di Selangor ni, undang-undang ini dikenali sebagai enakmen agama bukan Islam, kawalan pengembangan di kalangan orang Islam 1998. Baik, berdasarkan enakmen seperti yang dijelaskan sebelum ini, kesalahan-kesalahan jenayah syariah boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori. Kategori ini adalah berasaskan kepada jenis dan keadaan kesalahan dan bukannya berkaitan dengan tahap hukuman sebagaimana pengkategorian hudud, qisas dan ta'zir yang diperjelaskan sebelum ini. Secara amnya terdapat 4 kategori dalam enakmen kesalahan jenayah syariah Selangor, dan kategori tersebut adalah sebagai berikut. Kategori pertama adalah berkaitan dengan kesalahan akidah. Kedua, kesalahan berhubung dengan kesucian agama dan institusinya. Ketiga, kesalahan berhubung tata susila. Keempat, kesalahan di bawah kategori kesalahan pelbagai. Sebelum saya jelaskan yang lebih detail empat kategori atau bahagian di dalam enakmen jenayah syariah Selangor 1995, saya tunjukkan dulu ini adalah fizikal, ni muka hadapan bagi enakmen jenayah syariah Selangor 1995. Okey. Baik. Kategori atau bahagian pertama di dalam enakmen jenayah syariah Selangor 1995 adalah kesalahan yang berhubung dengan akidah. Baik, kesalahan yang diletakkan dalam kategori ini pada amnya adalah tertumpu pada kesalahan-kesalahan yang dilihat mampu menggugat keimanan dan akidah seseorang kepada Allah. Ia berkaitan dengan penyebaran ajaran dan amalan yang bertentangan dengan Islam. Ajaran sesat atau ajaran salah boleh diertikan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang
dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam, yang mendakwa ajaran atau amalan yang dibawanya itu adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam. Walhal sedangkan pada hakikatnya ajaran atau amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Baik, dalam surah Al-Imran ayat 83, Allah berfirman yang bermaksud, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Hadirin yang saya hormati sekalian, ajaran sesat telah wujud sejak sekian lama dan dari semasa ke semasa kerana faktor-faktor tertentu melibatkan agenda kepentingan peribadi, selain itu mungkin faktor ekonomi dan sebagainya. Ia bukan sahaja melanda negara kita, bahkan turut mengancam umat Islam di rantau ini seperti di Singapura, Indonesia dan Brunei. Baik, bagi mengekang penyebaran aktiviti berkaitan ajaran yang menyalahi Islam, satu kategori kesalahan yang berkaitan dengan akidah telah diwujudkan telah diwujudkan dalam enakmen kesalahan jenayah syariah. Beberapa peruntukan perbuatan yang dikira berkaitan dengan ajaran sesat telah dikubal dan dilaksanakan. Ajaran sesat ini ada dalam pelbagai bentuk yang ada, sama ada berkaitan tarikat, perbubuhan dan sebagainya yang merupakan suatu ancaman terhadap akidah orang Islam. Biarpun terdapat pelbagai usaha dan kegiatan keagamaan dan dakwah dalam semua peringkat masyarakat, namun kecenderungan kepada ajaran sesat ini masih juga terus berlaku. Di samping itu, pihak berkuasa negeri seperti Jabatan Mufti telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengesahkan ajaran tertentu sebagai sesat. Okey, suka untuk saya merujuk pada satu buku yang dikeluarkan oleh Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Selangor yang bertajuk Himpunan Ajaran, Amalan dan Fahaman yang telah difatwa dan diwatakan menyeleweng dan sesat dalam negeri Selangor. Dalam buku ini mengandungi senarai ajaran, tarikh, fatwa dan warta, yang mana di dalam ini ada senarai kita terdapat 40 ajaran atau amalan yang difatwakan menyeleweng. Baik, di Selangor terdapat kes yang telah dan sedang berjalan di Selangor. Sebagai contoh yang telah berjalan sebelum ni seperti ajaran Qadiani, Ahmadiyah. Selain itu ada ajaran Kahar bin Ahmad, ada juga fahaman Syiah. Selain itu ada juga yang sedang berjalan seperti ajaran Millat Abraham, Hizbut Tahrir, ajaran ilmu hakikat Hasan bin Junaid dan sebagainya lah. Okey. Baik. Ajaran tersebut lazimnya muncul hasil dari aktiviti-aktiviti tarikat berkaitan perbomohan dan bermacam-macam lagi lah sesetengahnya mungkin menggunakan ilmu hitam atau ilmu batin untuk menarik pengikut yang ramai supaya patuh kepada ketua. Terdapat pelbagai kesalahan yang berkaitan dengan pengajaran atau pengembangan ajaran sesat. Ia bergantung kepada bentuk dan keadaan berlakuan pihak-pihak tersebut. Baik, di bawah bahagian satu kesalahan berhubung dengan akidah terdapat seksyen 4 seksyen 5 seksyen yang berkaitan dengan akidah, iaitu seksyen 4 permujaan sahlah, seksyen 5
mendakwa bukan Islam untuk mengelakkan tindakan. Seksyen 6 takfir. Seksyen 7 doktrin palsu. Seksyen 8 dakwaan palsu. Saya akan fokuskan kepada 3 seksyen yang berkaitan secara langsung dengan kesalahan berhubung dengan akidah, iaitu seksyen 4 pemujaan salah, seksyen 7 doktrin palsu, seksyen 8 dakwaan palsu. Baik. Seksyen 4 pemujaan salah ini berkaitan dengan perlakuan pemujaan terhadap apa-apa objek yang merupakan satu perbuatan menyekutukan terhadap Allah SWT yang dilarang sama sekali. Perbuatan ini boleh mengakibatkan perlakuan syirik, iaitu menduakan Allah dan mempercayai bahawa terdapat benda lain yang mempunyai kuasa mengatasi kekuasaan Allah. Baik. Larangan memuja selain daripada Allah telah pun dinyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 22, yang bermaksud dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air, yakni hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Okey. Seksyen 4 pemujaan salah ni teringat saya dengan satu kes di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor, kes yang terpendakwa syar'i lawan Hamdan dan lain-lain, yang mana fakta kes ini berbunyi suatu tangkapan telah dibuat oleh pegawai penguasa agama PPA JAIS terhadap sekumpulan dikatakan sedang sedang melakukan aktiviti pemujaan. Jadi ketika penguatkuasa sampai di lokasi, adanya terdapat qarinah ataupun barang kes yang menjurus kepada aktiviti pemujaan salah ini. Ada terdapatnya keris, kain, terdapat nombor ekor dan banyak lagi yang boleh dikaitkan dengan ada berlakunya aktiviti pemujaan salah. Di dalam seksyen pemujaan salah ni, kita kena pastikan ada wujud, penguatkuasa kena pastinya ada wujud perbuatan memuja, ada objek, dan for sure perbuatan memuja itu adalah bertentangan dengan hukum syarak. Okay, baik. Seterusnya seksyen 7 doktrin palsu. Baik, apa itu doktrin palsu? Okay, doktrin palsu adalah perbuatan mengajar atau menyamai mengajar ajaran yang dikatakan berdasarkan kepada ajaran Islam, tetapi hakikatnya ia berlawanan dengan akidah dan syariat Islam. Baik, pendukung ajaran salah selalunya terbabit dengan pengajaran doktrin atau ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Pihak berkuasa juga telah mengenal pasti banyak ciri yang menunjukkan mereka mengajar doktrin yang salah. Okay. Antara ajaran dan kepercayaan yang diterapkan kepada pengikut adalah seperti contohnya jaminan masuk syurga kepada pengikutnya, kerana dia salah satunya memegang kunci syurga. Selain itu, contoh lain, pelaksanaan ibadah wajib yang dengan hanya berniat menghalalkan yang haram, haramkan yang halal dan berbagai lain. Berarti katanya satu yang logik akal tidak boleh diterima lah. Okey, baik. Baik, ingat saya dengan satu kes, pendakwa syar'i lawan Muhammad Iyah dan lain-lain. Ada yang pernah dengar Ayah Pin? Mereka ni dituduh membuat istiadat atau perkara yang berlawanan dengan hukum syarak. Iaitu pertama, mereka ni bernasyid, bersyair, menyanyi dan mengeluarkan kata-kata secara beramai-ramai dan memuji seorang lelaki bernama Ayah Pin.
untuk memohon supaya Yapin mengampuni dosa, ya, dan merahmati mereka lah, ya. Okey. Yang kedua adalah dengan cara mereka ni berzikir beramai-ramai dengan mengeluarkan kata-kata sebutan yang telah difatwakan sebagai berlawanan dengan hukum syarak. Kedua-duanya adalah merupakan kesalahan, ya, di bawah bab 69 Undang-Undang Majlis Agama Islam Kelantan dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bilangan 2 66 pindaan 1 panggilan 86. Okey. Untuk kes Yapin ni, setelah dibicarakan, mereka semua didapati bersalah dan disabitkan atas kesalahan berkenaan serta dikenakan hukuman penjara. Okey. Begitu juga dalam kes pendakwa syar'i Selangor lawan Abdul Kahar Ahmad, kita pernah dengar sebelum ni mendakwa dirinya sebagai Rasul Melayu. Okey. OKT ini OKT adalah orang ketuduh dibicara dan disabitkan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam atas pelbagai kesalahan. Seingat saya ada 5 pertuduhan yang dikenakan terhadap Abdul Kahar dan dia telah mengaku salah atas kelima-lima pertuduhan berkenaan, iaitu kesalahan mengajar doktrin palsu, dia membuat dakwaan palsu, dan juga ada mengisytiharkan diri sebagai rasul. Selain itu OKT ni ada menghina agama Islam, mengingkari arahan pihak berkuasa agama, dan juga dia memberi pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Ajaran berkenaan iaitu ajaran salah Haji Kahar bin Haji Ahmad Jalan ni telah difatwakan haram pada 3 Januari 2007, manakala buku karangannya bertajuk Al-Furqan Pembeda telah pun diharamkan di Selangor kerana menyeleweng dari ajaran yang sebenar. Baik, seterusnya di bawah Seksyen 8 dakwaan palsu. Okey. Salah satu aspek yang sering ditemui dalam ajaran salah ialah dakwaan pemimpin kumpulan ajaran sesat bahawa mereka bertaraf Nabi. Okey, dia mendakwa sebagai Imam Mahdi, pakar ilmu ghaib dan sebagainya. Kesemua itu tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mempengaruhi pengikut agar percaya dengan segala ajaran yang dibawa. Dalam keadaan lain pula, para pengikut yang taat sendiri yang menganggap ketua ajaran sebagai Nabi dan sebagainya. Teringat saya dengan satu kes yang saya kendalikan di Mahkamah Tinggi Syariah, kes yang melibatkan seorang OKT yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Dia menulis dan dia membuat pengisytiharan di laman web, di Facebook miliknya sendiri, yang menyatakan, yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Untuk kes itu bila telah mengaku salah dan disabitkan dan dihukum dengan satu hukuman berbentuk pemulihan, iaitu OKT ini ditempatkan di satu rumah perlindungan, Baitul Iman di Hulu Selangor untuk menjalani sesi pemulihan akidah. Baik, hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, peri penting untuk kita menguatkan kita punya akidah berdasarkan ilmu-ilmu yang sahih, dan jauhilah daripada kumpulan-kumpulan ataupun individu yang cuba untuk menarik kita kepada akidah yang pesong. Di Selangor Sultan Selangor, iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah, seringkali mengingatkan rakyat di Selangor terutamanya supaya tidak terpengaruh dengan kumpulan ajaran sesat, disebabkan susulan laporan sebanyak 15 kumpulan di label ajaran sesat bagi aktif di negara ini. Oleh itu, pastikan kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu daripada orang yang tepat, para asatizah yang betul-betul yang diberi tauliah untuk mengajar, supaya kita tidak terpesong.
Baik, ini adalah contoh-contoh yang bagi kes yang melibatkan kesalahan yang berhubung dengan akidah. Iaitu yang pertama yang kita tengok sebelah kiri tu ajaran sesat Ayah Pin. Okey. Dan yang sebelah kanan tu ajaran sesat Kahar bin Ahmad. Baik, seterusnya kita masuk kepada kategori atau bahagian kedua di dalam enakmen jenayah syariah Selangor, iaitu kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Baik, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bagi maksud menjaga kesucian agama Islam dan juga institusi yang ada kaitan dengan agama Islam, maka perbuatan yang dianggap mencemarkan agama Islam telah dijadikan sebagai kesalahan dan boleh diambil tindakan. Yang dimaksudkan dengan institusi agama Islam ialah apa sahaja yang relevan dengan kedudukan Islam, termasuk jawatan, kedudukan, elemen dan agensi yang mendukung agama Islam. Antaranya termasuklah kesucian kitab Al-Quran dan Hadis, kedudukan para Nabi, institusi agama meliputi mufti, hakim syar'i, pegawai agama, perintah Majlis Agama Islam Negeri, fatwa dan sebagainya. Terdapat 13 seksyen yang berkaitan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Okey. Seksyen 9 kita tengok mempersendakan dan lain ayat Al-Quran dan hadis atau hadis. Seksyen 10 menghina atau menyebabkan dipandang hina agama Islam. Okey, bagi seksyen ini mana-mana orang Islam dengan kata-katanya atau perbuatannya mempersendakan atau menghina, mencemooh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Quran tu, ayat Quran atau hadis boleh dikenakan kesalahan. Okay, untuk seksyen 10 menghina atau menyebabkan dipandang hina, dengan kata lain adik-adik, apa-apa saja cara ataupun sama ada dengan perkataan yang dapat didengar atau dibaca, atau dengan lukisan, tanda atau bentuk lain gambaran yang tampak atau yang dapat dilihat, atau dengan apa-apa cara lain menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam dipandang hina, boleh dikenakan satu bentuk hukuman apabila disabitkan. Okey, untuk seksyen 11 memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadah. Ini clear, mana-mana orang yang memusnahkan, merosakkan atau mencemarkan mana-mana masjid atau surau atau tempat ibadat lain atau apa-apa kelengkapannya dengan niat untuk menghina atau mempersendakan agama Islam. Okay, untuk seksyen 12 menghina pihak berkuasa agama. Okey, ini banyak. Seksyen 12 ini kalau ikutkan banyak kes di kini, banyak kes kini di Selangor yang melibatkan seksyen 12 menghina pihak berkuasa agama, yang mana dalam seksyen 12 ini mana-mana orang yang bertindak dengan cara yang menghina kuasa yang sah atau mengingkari, melanggar atau mempertikaikan perintah atau arahan A. Duli Yang Maha Mulia Sultan atas sifat baginda sebagai ketua agama Islam. B. Majlis, iaitu yang dimaksudkan dalam Majlis Agama Islam. C adalah mufti yang dinyatakan atau diberi melalui fatwa. Okey, jadi di Selangor banyak kes melibatkan di bawah seksyen 12C, menghina pihak berkuasa agama, iaitu menghina mufti lah, iaitu sebagai contoh kes kes Ayah Pin, kes Kahar di Selangor, Kahar lah, kes Kahar, yang mana ajaran Kahar ni telah difatwakan sesat. Maka boleh, apa yang
kesalahan yang telah dilakukan adalah merujuk kepada mereka telah menghina pihak berkuasa agama iaitu mufti di bawah Seksyen 12C. Dan banyak lagi kes-kes yang melibatkan fatwa yang dilanggar ini dikaitkan dengan Seksyen 12C. Seksyen 13, pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Untuk Seksyen 13 ini, mana-mana orang yang memberikan, mengembangkan atau menyebarkan apa-apa pendapat tentang apa-apa isu ajaran Islam atau hukum syarak yang bertentangan dengan mana-mana fatwa yang sedang berkuat kuasa di negara ini adalah melakukan suatu kesalahan. Clear pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Seksyen 14 adalah mengajar tanpa tauliah. Ini pun banyak di Negeri Selangor. Mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubung dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah subsection 79 subsection 3 enakmen pentadbiran adalah melakukan suatu kesalahan. Seksyen ini telah dibaca bersama dengan Seksyen 119 enakmen pentadbiran agama Islam Selangor 2003, iaitu berkaitan dengan kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah. Yang mana dalam Seksyen 119 tu menyebut mana-mana orang yang mengajar, cuba mengajar atau menyebabkan pengajaran agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Seksyen 118 adalah melakukan suatu kesalahan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan di Selangor banyak kita terlibat di bawah Seksyen 119 ni, enakmen pentadbiran agama Islam berkaitan dengan mengajar tanpa tauliah. Baik. Seterusnya Seksyen 15. Seksyen 15 iaitu mengingkari perintah mahkamah. Yang ini di Selangor belum pernah ada lagi kesalahan yang melibatkan mengingkari perintah mahkamah. Yang ke-16, penerbitan agama yang bertentangan dengan hukum syarak. Bagi Seksyen 16 ini, mana-mana orang yang mencetak, menyiarkan, menerbitkan, merakamkan atau menyebarkan dengan apa-apa cara buku atau dokumen atau apa-apa bentuk lain rakaman yang mengandungi apa-apa jua yang bertentangan dengan hukum syarak, atau ada dalam miliknya apa-apa buku, dokumen atau bentuk lain rakaman sedemikian untuk dijual atau bagi maksud untuk disebarkan dengan apa-apa cara sekalipun. Baik. Seterusnya Seksyen 17 juga familiar di kesalahan di Negeri Selangor, iaitu berkaitan dengan kesalahan berjudi. Mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di rumah judi juga, yang mana rumah judi ini diertikan mana-mana premis termasuk bilik pejabat atau gerai, sama ada terbuka atau tertutup, yang digunakan atau disimpan bagi maksud penjalanan apa-apa permainan yang keputusannya bergantung kepada nasib atau campuran nasib dan kemahiran, sama ada dibenarkan oleh mana-mana undang-undang lainnya atau sebaliknya untuk mendapat wang atau nilai wang. Jadi jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 18 iaitu minuman yang memabukkan. Dia bagi mana-mana orang yang di mana-mana kedai atau tempat awam lain minum apa-apa minuman yang memabukkan. Juga dalam Seksyen 18 ni terdapat juga mana-mana orang yang membuat, menjual, menawarkan untuk jualan, mempamerkan juga boleh dikenakan tindakan. Seksyen 19 itu tidak menghormati Ramadan. Ni merangkumi orang yang menjual kepada mana-mana orang Islam atau membeli apa-apa makanan atau minuman atau rokok atau benda-benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap dalam waktu itu. Dan juga secara terbuka
secara terbuka aktiviti yang mereka lakukan di tempat awam, di mana kita dapati, penguatkuasa dapati ada mereka makan atau minum atau hisap rokok boleh dikenakan tindakan di bawah seksyen ini. Okey. Kemudian seterusnya, seksyen 20 tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Okey, bagi seksyen ini, mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah dalam melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okay, seksyen 21, seksyen yang terakhir berkaitan dengan kesucian agama Islam, dan institusinya adalah tidak membayar zakat atau fitrah. Okay, mana-mana orang yang wajib membayar zakat fitrah tetapi enggan membayar dengan sengaja atau tidak, boleh dikenakan tindakan juga. Baik. Gambaran contoh bagi kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Kat situ kita boleh lihat berjudi, minum minuman yang memabukkan, Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, seterusnya kita masuk kepada bahagian 3 di bawah enakmen jenayah syariah Selangor, iaitu kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan. Baik, kesalahan jenayah syariah membabitkan tata susila merupakan kategori kesalahan yang sering mendapat perhatian jika dibandingkan dengan kategori lain. Kerana ia berkaitan dengan akhlak individu, yang mana akhlak ini perlu dibajai dan perlu disemai supaya tidak menjerumuskan individu itu tersebut kepada kesalahan-kesalahan di bawah kategori kesusilaan ini. Okay, mari kita sama-sama lihat di bawah seksyen 22 hingga 31. Okay, seksyen 22 iaitu kesalahan perbuatan sumbang mahram. Okay, kesalahan ini hakikatnya tak pernah lagi dilaporkan ataupun dikenakan pendakwaan di mahkamah syariah. Dan jika kita maklum, di bawah kanun keseksaan juga terdapat kesalahan sumbang mahram ini di bawah seksyen 376B kanun keseksaan, dan jika sabit kesalahan boleh dipenjarakan maksimum 30 tahun dan sebatan. Berbeza dengan seksyen 22 ini yang mana boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Okay, seterusnya kita tengok seksyen 23 pelacuran juga tidak ada lagi kes di mahkamah syariah. Seksyen 23 ini melibatkan mana-mana orang perempuan yang melacurkan dirinya adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan. Dan juga mana-mana orang yang melacurkan isterinya atau anaknya atau kanak-kanak dan peliharaannya, ataupun menyebabkan atau membenarkan isterinya atau anaknya atau kanak-kanak dan peliharaannya melacurkan diri, juga boleh dikenakan hukuman. Baik, seterusnya di bawah seksyen 24 muncikari. Baik, muncikari ini adalah ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang bertindak sebagai orang tengah antara seorang perempuan dengan seorang lelaki bagi apa-apa maksud menyalahi hukum syarak. Lazimnya perbuatan tersebut merangkumi perbuatan menjadi orang tengah yang bertindak sebagai broker atau bapa atau ibu ayam
Ia bermaksud menjual seseorang. Lazimnya perempuan untuk perkhidmatan. Okey, sini juga tiada di Selangor. Kemudian kita pergi pada seksyen 25, persetubuhan luar nikah. Okey, persetubuhan luar nikah di bawah seksyen 25 memperuntukkan satu hukuman juga, denda RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan. Yang mana di bawah seksyen ini, mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, ataupun mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya, boleh dikenakan hukuman tersebut. Okey, dan hakikat bahawa seorang perempuan hamil luar nikah akibat daripada persetubuhan yang dilakukan dengan kerelaannya juga merupakan keterangan prima facie tentang pelakuan kesalahan di bawah seksyen ini. Okey, seksyen 25 ini adalah seksyen yang boleh dikatakan banyak juga di Selangor selain daripada seksyen 26. Adik-adik yang saya kasihi sekalian, mengenai seksyen 25 ini suka untuk saya nyatakan persetubuhan luar nikah ni adalah suatu yang dikatakan zina, persetubuhan haram, yang amat dikeji oleh agama. Islam menggalakkan lelaki dan wanita agar berkahwin bagi mengelak perlakuan sebegini. Menerusi perkahwinan akan lahir zuriat yang sah, manakala perbuatan zina mengakibatkan lahir anak zina dan menimbulkan pelbagai implikasi perundangan dari segi hak dan kedudukan sebagai anak tak sah taraf menurut undang-undang negara. Kita lihatlah fenomena buang bayi di negara ini juga dikaitkan dengan perbuatan zina, hamil luar nikah dan kelahiran bayi yang tidak diingini. Perkara begini harus ditentang dan dicegah daripada awal lagi. Suka untuk saya nyatakan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dalam surah Al-Isra ayat 32, larangan melakukan apa sahaja yang boleh mendorong kepada zina dapat difahami dengan jelas. Allah berfirman dan surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Okay, seterusnya di bawah seksyen 26, perbuatan sebagai persediaan persetubuhan luar nikah. Seksyen ini juga adalah seksyen yang kesalahan yang tinggi di Mahkamah Tinggi Syariah. Dalam seksyen ini, mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah, walaupun perbuatan itu tidak sampai ke tahap satu percubaan untuk melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25, adalah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan, atau boleh hakim kombinasikan mana-mana hukuman itu. Seterusnya seksyen 27, seksyen 27 iaitu hubungan jenis antara yang sama jantina. Mana-mana orang yang melakukan hubungan jenis dengan seorang atau orang yang sama jantinanya adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, hubungan sejenis ini adalah hubungan yang tidak dibenarkan dalam agama dan ia dikutuk keras dalam Islam. Okey. Sabda Nabi SAW, Allah telah mengutuk sesiapa saja yang membuat seperti perbuatan kaum Lut.
Allah telah mengutuk siapa sahaja yang membuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah telah mengutuk siapa sahaja yang membuat seperti perbuatan kaum Lut. Golongan ini jelas LGBT ini jelas melanggar konsep penciptaan jantina, iaitu lelaki dan perempuan seperti termaktub dalam Al-Quran. Maka kecelaruan dalam pemikiran antaranya mempersoalkan ketentuan Tuhan, kononnya tidak dikurniakan bentuk badan setara dengan naluri, tidak wajar dijadikan asas atau sandaran. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak beraskan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Baik, seterusnya di bawah seksyen 28, persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i. Bagi seksyen ini, mana-mana orang yang melakukan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i dengan mana-mana lelaki, perempuan atau binatang adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Adik-adik yang saya kasihi sekalian, seksyen ini juga terdapat dalam kanun keseksaan di bawah seksyen 377C yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Seterusnya seksyen 29. Seksyen 29 adalah berkaitan dengan kesalahan khalwat, dan kesalahan ini adalah kesalahan yang paling tinggi di pendakwaan dibuat di mahkamah syariah. Khalwat sebagai satu kesalahan merujuk kepada perbuatan bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri. Al-Quran memberi peringatan yang agak keras tentang larangan mendekati perbuatan yang boleh membawa kepada perzinaan, termasuklah khalwat, seperti dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, janganlah kamu berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya. Baik, di bawah seksyen ini, mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama seorang perempuan atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya, ataupun seorang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau isteri atau mahramnya, di mana-mana tempat yang terselindung, atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, perlu difahami bahawa khalwat ini bukan sahaja dalam bilik ataupun dalam terselindung, keadaan dalam bilik ataupun rumah yang terselindung. Namun demikian, senario kini juga melibatkan di tempat-tempat lain, iaitu di dalam kereta, di hotel di hotel juga merujuk kepada keadaan lapang, keadaan di tempat lapang. Sebagai contoh, ada satu kes di Selangor sebelum ni, di tengah di tengah bendang, itu di tengah sawah padi, mana juga boleh menjurus kepada aktiviti khalwat ini. Saya suka untuk saya ingatkan, baik lelaki atau perempuan perlu tahu batas pergaulan antara lelaki dan perempuan.
Okey. Banyak kes di Selangor yang melibatkan pelajar-pelajar, melibatkan anak-anak muda yang penguatkuasa terima aduan daripada orang awam, dan mereka penguatkuasa ini telah melaksanakan aduan, pergi ke lokasi melihat anak-anak muda ini bersama berduaan atau beramai-ramai di dalam rumah sewa dan sebagainya. Perkara itu sepatutnya perlu ditegah, perlu dihindari supaya adik-adik ataupun siapa saja tidak terjerumus dengan aktiviti kesalahan khaluat ini sendiri. Walaupun ada dalihan alasan tak apa, kami tak buat apa-apa, kami hanya duduk bersama, tapi mesti dan haruslah diingat bahawa selalunya yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah syaitan yang sentiasa membisikkan ke telinga anak Adam supaya melakukan kesalahan. Dan ini perlu dihindari dan perlu dielakkan daripada awal. Sebab kita bagi anak-anak muda, kita membawa nama baik keluarga. Kita semua tak mahu menconteng arang di muka ibu bapa kita. Tujuan kita datang atau belajar adalah untuk menimba ilmu, bukan untuk melakukan kesalahan. Cuba fikirkan jika ibu bapa kita mendapat tahu yang kita terlibat dengan kesalahan khaluat dan dipertuduhkan juga di mahkamah, apa perasaan mereka yang bersusah payah mengeluarkan belanja, menghantar kita untuk belajar, tapi ini yang kita balas. Jadi ingatan untuk sama-sama diingati supaya kita ingat sentiasa apa tujuan kita datang ke universiti, apa tujuan kita diberi sedikit diberi sedikit kelonggaran oleh ibu bapa kita ni. Jangan kita abaikan amanah yang telah ibu bapa berikan. Okey, tu di bawah Seksyen 29. Seterusnya di bawah Seksyen 30, lelaki berlagak seperti perempuan. Baik, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik dan sempurna. Firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Okey. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, sabda Rasulullah telah melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Justru itu ia dijadikan kesalahan di bawah nama jenayah syariah. Baik, seterusnya Seksyen 31, perbuatan tidak sopan di tempat awam. Baik, sejak 2005, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM telah mengeluarkan satu garis panduan huraian mengenai kesalahan berkaitan perkataan dan perbuatan tidak sopan. Berdasarkan arahan amalan nombor 8 tahun 2005, perbuatan tidak sopan ini merujuk kepada berkelakuan tidak sopan di khalayak awam, adalah termasuk bercumbu-cumbuan, berpeluk-pelukan, membuat pertuturan atau isyarat lucah, atau berpakaian yang menggairahkan, atau lain-lain perbuatan yang tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak. Ini termasuklah perbuatan berciuman atau melakukan perkara yang tidak bermoral oleh pasangan yang bukan mahram di tempat-tempat awam yang terbuka, termasuk di taman-taman bunga, halaman rumah, kawasan perkelahan dan lain-lain. Dan melalui kesalahan perbuatan tidak sopan ini, mana-mana orang dengan sengaja bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okey, saya selesai dengan
bacaan terhadap Seksyen 22 hingga Seksyen 31. Adalah beberapa sisipan atau gambaran yang didapati di dalam akhbar berkaitan kesalahan yang berhubung dengan kesusilaan, kesalahan khaluat, seks bebas sehingga melahirkan anak. Dan yang sebelah kanan tu adalah berkaitan dengan kesalahan di Seksyen 28, persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i. Seterusnya kita masuk kepada bahagian keempat, kesalahan pelbagai di dalam enakmen jenayah syariah Selangor. Terdapat di dalam Seksyen 32 hingga 38. Seksyen 32 memujuk lari perempuan bersuami, mana-mana orang yang memujuk lari seorang perempuan bersuami atau membawanya pergi atau dengan apa-apa cara mempengaruhinya supaya meninggalkan rumah tangga yang ditentukan oleh suaminya. Baik. Seterusnya Seksyen 33 menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri. Yang ni berkaitan dengan mana-mana orang yang menghalang suatu pasangan yang sudah bernikah dengan sah daripada hidup sebagai suami isteri adalah melakukan kesalahan. Kedua-dua seksyen ni setakat ni tiada lagi pendakwaan yang dibuat di mahkamah syariah. Seksyen 34 maksud suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan. Mana kata mana-mana orang yang menghasut memaksa atau memujuk mana-mana suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan atau tanggungjawabnya kepada isteri atau suami atau keluarganya adalah melakukan suatu kesalahan. Baik, seterusnya Seksyen 35 iaitu menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam. Yang ni tak pernah lagi pendakwaannya. Namun saya baca sedikit. Mana-mana orang yang menjual, memberikan atau menyerahkan anaknya atau kanak-kanak di bawah peliharaannya kepada seseorang yang tidak beragama Islam adalah melakukan kesalahan. Mana kata memang wujud seksyen ini yang berkaitan dengan penjualan atau memberikan anak kepada orang bukan Islam boleh dikenakan denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Seterusnya Seksyen 36 iaitu khazaf. Kecuali dalam kes li'an, mana-mana orang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa mengemukakan mengikut hukum syarak 4 orang saksi lelaki atau ikrar orang yang dituduh itu adalah melakukan satu kesalahan dan boleh disabitkan boleh disabitkan dan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Baik, walaupun elemen berdasarkan takrif khazaf diberikan secara umum, namun kesalahan khazaf ni adalah khusus kepada tuduhan berzina ke atas mana-mana lelaki atau wanita. Baik, seterusnya Seksyen 37 pemungutan zakat atau fitrah tanpa diberi kuasa. Mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil, perlu dilantik sebagai amil terlebih dahulu oleh Majlis Agama Islam. Seterusnya Seksyen 38 penyalahgunaan tanda halal. Kita pernah ada satu kes sebelum ni, satu kes lama, kes lama lah yang melibatkan penyalahgunaan tanda halal. Mana-mana orang yang mempamerkan pada mana-mana makanan atau minuman yang tidak halal apa-apa tanda yang menunjukkan bahawa makanan atau minuman itu adalah halal adalah melakukan satu kesalahan. Baik. Itu 7 seksyen yang berkaitan dengan kesalahan pelbagai di dalam enakmen jenayah syariah Selangor.
Ini hadirat yang saya hormati sekalian, seterusnya kita beralih kepada statistik pendaftaran kes jenayah di Mahkamah Syariah pada tahun 2019. Baiklah, berdasarkan seksyen kesalahan yang dilihat, didapati kesalahan yang paling tinggi yang telah didaftarkan pada tahun 2019 adalah di bawah seksyen 29(1)A, iaitu kesalahan khaluat bagi lelaki berjumlah 269 kes, diikuti seksyen 29(1)B, kesalahan khaluat untuk perempuan berjumlah 253. Seterusnya, kesalahan kedua yang paling tinggi adalah di bawah seksyen 17, iaitu kesalahan berjudi berjumlah 54 kes yang telah didaftarkan. Seterusnya, kesalahan di bawah seksyen 52. Okay, saya ingin menarik perhatian hadirin hadirat berkaitan dengan seksyen ini. Seksyen 52 adalah di bawah kesalahan percubaan. Percubaan, kesalahan apa-apa saja kesalahan di bawah nama jenayah syariah, iaitu sebagai contoh percubaan khaluat, dan itu percubaan judi dan lain-lain. Seterusnya kita dapat lihat seksyen 26 nama jenayah syariah Selangor, iaitu kesalahan perbuatan sebagai persediaan persetubuhan luar nikah, mencatatkan jumlah 26 kes yang didaftarkan. Seterusnya, seksyen 19, iaitu kesalahan tidak menghormati Ramadan berjumlah 18 kes, diikuti seksyen 25 subseksyen 2 nama jenayah syariah Selangor, iaitu kesalahan persetubuhan luar nikah bagi perempuan berjumlah 11 kes, dan seksyen 25 subseksyen 1 nama jenayah syariah Selangor, iaitu kesalahan persetubuhan luar nikah bagi lelaki berjumlah 8 kes yang telah didaftarkan pada tahun 2019. Okey, kita juga dapat lihat terdapat 3 kes yang didaftarkan di bawah seksyen 12. 12C nama jenayah syariah Selangor, iaitu kesalahan menghina pihak berkuasa agama. Dalam jumlah ini merujuk kepada kesalahan melanggar fatwa berjumlah 3 kes. Seterusnya, kita juga dapat lihat di bawah seksyen 46 nama jenayah syariah Selangor, iaitu penyubahatan sesuatu perkara. Ada 2 kes yang didaftarkan. Sebagai contoh, bagi subahat, kesalahan subahat ni macam subahat khaluat, subahat kepada melanggar arahan pihak berkuasa agama. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, berakhirlah sudah perkongsian saya pada hari ini. Diharapkan dapat mengambil pelajaran, ibrah, manfaat yang berguna sebagai bekalan dan panduan dalam menghadapi kehidupan yang mendatang. Saya mengharapkan supaya kita sama-sama menjaga diri dan keluarga, elakkan dari terjerumus dengan kesalahan-kesalahan yang telah diperundangkan ini, demi masa depan yang cemerlang, demi ibu bapa yang sudah berkorban untuk kita. Jadi inilah masanya untuk kita membalas jasa mereka sebaiknya. Saya juga menyeru kepada hadirin-hadirat untuk kita sama-sama berganding bahu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar, dan seiring juga dengan firman Allah fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumbalah untuk membuat kebaikan. Walau apapun posisi kita, tetap kekal membuat kebaikan dan menyebarkan kebaikan.
akhir kata, saya minta maaf terlebih dahulu lebih kurang.